Okey, Munawar, pagi ni saja kita dah dengar dua peluang perniagaan. Sama ada nak ternak black soldier fly ataupun nak ternak ikan ketutu. Tak cukup itu, kita ada lagi. Ada lagi peluang perniagaan yang seterusnya. Ini berkaitan pula dengan seramik. Kalau kita boleh lihat, seramik ini berasal dari perkataan Greek iaitu keramos, bermaksud tanah liat yang digunakan untuk pembuatan produk. Dan seramik juga, Munawar, merupakan salah satu objek seni yang tertua pernah dihasilkan oleh manusia sejak zaman prasejarah lagi. Wow, dan sudah pasti kalau kita lihat berkenaan seni dan juga nilai estetika untuk seramik ini tak lapuk ditelan zaman. Ya, biarpun betul. kebanjiran seni-seni ataupun bahan-bahan perhiasan yang lain di pasaran, namun ianya kekal cantik dan indah. Macam nak menjual. Macam membayar pula. Tapi kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu bersama kita pada pagi ini iaitu Encik Zuraidi Abdul Rahim yang merupakan koordinator bidang seramik perindustrian Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Menawar. Mungkin kita boleh mulakan sedikitlah bagaimana sebenarnya perkembangan industri seramik ini di Malaysia awalnya. Okey, baik. Kalau kita melihat kepada sejarahnya lah, seramik di Malaysia ni dia dah bermula lama lah. Kalau sejarahnya banyak arkeologi yang telah ditemui di gua-gua di semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak lah, kan? Jadi kalau kita pendekkan lah. Okey, kalau di Malaysia kita biasanya kenal produk seramik yang paling popular adalah labu sayung. Okey, itu yang paling biasa rakyat Malaysia kenal. Okey, dan bila disebut seramik ini biasanya orang akan terus kenal labu sayung. Labu sayung pastinya cukup dikenali. Itu antara kaedah tradisionalnya lah. Betul. Sekarang ini kita lihat untuk pembuatan seramik ini, seni seramik ini, dia ada beberapa kaedah. Sama ada nak masih lagi mengekalkan kaedah tradisional ataupun dah beralih kepada kontemporari. Okey. Jadi kalau di hadapan kita sekarang ini adalah kaedah kontemporari. Okey, kalau di sini kita ada, kalau saya buat sampel saya bawa ini, kita ada 3 produk yang berlainan lah. Okey. Kalau yang ini kita lebih kepada produk yang bersifat artistik. Okey. Yang ini sebenarnya adalah kita panggil sebagai storage jar lah, boleh dibuka lah. Okey. So bekas untuk menyimpan bahan lah. Okey. Tapi dalam bentuk yang agak artistik di mana ini karya pelajar. Ini karya yang dihasilkan oleh sangat artistik. Pelajar UiTM. Okey. Jadi ini adalah yang cuba di-highlightkan ini adalah tekstur pada batu. Okay, that's why kita nampak sekali imbas kita nampak macam batu lah. Seolah-olah batu yang sebenar. Tapi bukan sebenarnya seramik. Tapi yang tengah ini sangat menarik. Kita bagi peluang kepada penonton untuk tekalah apa yang di tengah ini sebenarnya. Okey, kalau yang di tengah ini sebenarnya adalah produk ini dihasilkan dengan acuan. Itu dengan acuan. Produknya adalah sebenarnya adalah kondimen set. Okey, ini bekas untuk meletak garam, lada, sula dan sebagainya lah. Okey, jadi tujuan dia reka begini adalah supaya untuk mengelakkan udara daripada kena kepada bahan-bahan itu yang boleh menyebabkan bahan itu tersumbat apabila kita nak keluarkan lah. So ini antara idea yang dihasilkan oleh pelajar kami lah. Wow, cantik tu kalau letak kat dapur tu kan. Betul. Tapi kalau kita imbas kembali mengenai seramik ini tadi kan, elemen budaya dan juga kepercayaan, itu antara perkara yang boleh elemen-elemen yang diterapkan dengan dekorasi sesuatu seramik itu. Kalau di Malaysia ini, apa di antara pengaruh sebenarnya yang boleh kita lihat pada seramik di Malaysia? Okey, kalau di Malaysia ini kita kalau dululah seramik ini dihasilkan juga bagi tujuan keagamaan, okey, dan juga kepercayaan dululah. Macam artifak yang ditemui di Gua Cha di Kelantan dulu. Jadi ditemui juga produk-produk seramik yang dalam bentuk mangkuk, tembikar dan sebagainya itu. Tujuan dia supaya untuk digunakan oleh si mati di kemudian hari lah. Dalam kehidupan seterusnya. Jadi kalau di sudut kontemporari pula, kebanyakan daripada produk ini lebih kepada pengkajian tentang alam sekitar. Dari sudut budaya setempat itu. Contoh kalau pelajar itu mungkin datang daripada Borneo, dia akan bawa budaya Borneo ataupun apa yang ada di Borneo itu dalam karya mereka lah. Jadi itu memain peranan dalam penghasilan produk seramik pada hari inilah. Okey. Kalau kita boleh tengok produk seramik yang tertua di dunia dijumpai oleh ahli arkeologi adalah produk zaman Jomon Jepun, iaitu bertarikh 10,000 sebelum Masihi. Jadi uniknya seramik Malaysia yang berbeza dengan seramik-seramik daripada negara lain bagaimana? Dari segi apa?
Kalau kita lihat, kita nak bandingkan dengan Jepun yang memang dah ke depan lah. Okay? Dari segi seramik kita memang agak ketinggalan dengan Jepun, Korea dan sebagainya. Okay? Cuma di Malaysia ini kalau kita nak katakan uniknya adalah kita menerapkan budaya kita ataupun apa yang ada di persekitaran kita di Malaysia ini dalam penghasilan produk kita, terutamanya contoh dalam mungkin motifnya, dari segi teksturnya, semua diambil daripada apa yang biasanya ada di persekitaran kita lah. Okey. Jadi labu sayung tu adakah identiti unsur. kita? Betul. Itu identiti untuk orang negeri Perak. Datang Kuala Kangsar tak beli labu sayung, tak sah sebagai buah tangan kita. Okey, kita bercakap berkenaan seramik ini. Pastinya kita nak beri pendedahan juga kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi pewaris kepada seni seramik Malaysia yang cukup indah ini. Ramai juga yang tak tahu sebenarnya di peringkat IPT dan juga di peringkat college vocational sebenarnya ada menawarkan bidang-bidang berkaitan dengan seni seramik, tuan. Betul. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada generasi muda perlu mengambil bidang seumpama ini? Okey, kalau generasi muda yang berminat untuk mendalami pengajian dalam bidang seramik, kalau di UiTM sendiri kita menawarkan dua program yang utamalah, iaitu kita ada diploma seramik dan juga kita ada juga ijazah sarjana muda seramik perindustrian. Okey, satu di kampus Sri Iskandar dan satu lagi di UiTM Shah Alam lah. So kita ada dua program. Okey, tuan, kalau kita bercakap berkenaan peluang pendidikan di peringkat IPT berkenaan bidang seramik ini, pastinya para generasi muda, para pelajar juga nak tahu dari segi prospek masa depan, kerjaya yang akan mereka ceburi selepas itu. Baik, kita tidak menafikan bahawa apabila pelajar masuk belajar di universiti, matlamat mereka adalah untuk apa yang mereka akan dapat ataupun apa yang akan menjadikan mereka, itulah. Okay? Apa kemenjadiannya itu. Okey. Jadi kita ada dua laluan lah. Biasanya kita ada satu laluan ke arah industri lah, di mana pelajar yang keluar akan bekerja dalam sektor perindustrian yang berkaitan dengan bidang seramik. Satu lagi matlamat kita adalah untuk menghasilkan graduan yang menceburi bidang keusahawanan. Itu matlamat utama kita sebenarnya. Jadi kalau dari segi aktiviti penyelidikan dan juga kajian di Malaysia, bagaimana setakat ini, tuan? Berkaitan dengan seramik ini. Okey, kita selain daripada menyediakan pendidikan tinggi kepada pelajar kita, kita juga mengadakan beberapa siri kolaborasi dengan pihak industri. Okey, macam baru-baru ini kita mengadakan kolaborasi untuk penghasilan cenderamata bagi Tuanku Permaisuri Selangor. Iaitu sempena dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun yang lepas lah. Okey, itu kita collaborate dengan industri. Sama-sama kita hasilkan rekaan dan penghasilan produk. Buat betul, tuan? Kita buat tableware untuk Tuanku Permaisuri. Yeah. Wow. Set cenderamata yang Tuanku Permaisuri nak hadiahkan kepada tetamu-tetamu beliau lah. Okey, kalau kita tengok seramik di hadapan kita ini, untuk ketiga-tiganya, kita lihat dari segi material berbeza, tuan. Berbeza. Mungkin kita boleh terangkan dari hujung ke tengah dan sampai ke sini. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, material yang digunakan adalah berbeza-beza lah bagi tujuan tertentu lah. Contoh kalau yang macam di tengah-tengah, yang di depan saya ni, yang besar ni, kalau kita nampak, dia produk ni kita panggil sebagai ceramic lighting lah. Okey. Yang ini menggunakan bahannya adalah porselin. Jadi porselin ni sifatnya adalah lut cahaya. Dia translucent. Okey. Berbanding dengan yang di sebelah kanan ini, dia menggunakan tanah stoneware, di mana kalau kita buat lampu pun dia tidak akan mengeluarkan cahaya. Okey. Itu beza yang utamalah. So setiap tanah yang kita gunakan, okey, berbeza-beza fungsi dia. Jadi kalau orang seramik biasanya dia akan pastikan produknya apa, bahannya apa. Itu yang pentinglah dalam pembuatan produk seramik. Dalam era pemodenan lepas tu contemporary sekarang ini, bagaimana sebenarnya penerimaan rakyat Malaysia khususnya dalam seni seramik yang asli ataupun yang lebih tradisional seperti labu sayung? Okey, kita kalau melihat kepada penerimaan masyarakat lah pada hari ini, okey, kalau kita bandingkan negara yang contoh macam Jepun lah. Jepun ni di mana adalah seramik inilah satu budaya bagi mereka lah. Okey, seramik inilah satu produk harian yang tak boleh lekang daripada mereka. Ya. Okey, kalau kita pergi ke restoran dan sebagainya, memang boleh katakan susah kita nak jumpa material plastik lah. Memang 100% menggunakan produk daripada seramik. Cuma di Malaysia kita ialah seramik itu bukan satu budaya, okey, tetapi kita cuba untuk membudayakanlah sebab seramik itu sebagai satu bahan ataupun produk yang boleh kita gunakan harian lah. Okey, sebenarnya ramai yang tak sedar pun. Seharian kita menggunakan banyak produk seramik. Contohnya macam kita gunakan
pagi-pagi kita gunakan bilik mandi, kita gunakan tandas. Tiles. Ya, betul. Tiles, peralatan bilik mandi itu adalah produk seramik sebenarnya. Seramai yang tidak sedar lah. Ya, banyak sebenarnya produk-produk seramik di sekeliling kita tanpa Betul. kita sedari. Dan kalau kita tengok bagaimana olahannya menjadi satu seni yang sangat kreatif, yang ini berunsurkan kalau saya lah secara peribadi saya lihat macam cengkerang di lautan yang indah. Oh, lama puitisnya. Di dalamnya ada mutiara. Oh, Okey, Tuan, kita nak bicara berkenaan seramik ini kan. Ialah apa antara kelebihan seramik ini berbanding bahan-bahan perhiasan yang lain kalau untuk diketengahkan. Ialah kalau untuk orang yang menceburi bidang ini, bagaimana dari segi kos pembuatannya pula? Adakah mahal untuk dijual kepada pengguna-pengguna? Kalau nak dibandingkan seni seramik dengan bidang lain, dia agak tidak adil lah kalau nak kata seramik itu yang istimewa. Tapi sebenarnya seramik ini memang keistimewaannya adalah satu adalah kita mengkaji tentang satu bahan lah. Okay? Sebelum kita nak hasilkan produk, kita kena kaji bahan. Kemudian kita juga kena menghasilkan rekaan. Itu dua perkara yang penting dalam seramik. Okay? So istimewanya di situlah. Okay? Jadi kalau kita melihat di sini, okay, produk-produk seramik ini, kalau kita belajar tu, okay, dia tak ada shortcutnya lah. Okay, tak ada shortcutnya. Dia proses itu kita harus dari belajar asas. bahan, kita perlu belajar pembakaran, kita perlu belajar rekaan. Okay? Jadi setiap proses itu perlu dilalui. Okey. Okay? Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan juga sebenarnya apa di antara modul ataupun silibus yang diajar di UiTM berkaitan dengan seramik ini? Sebab tempoh pembelajaran kalau contoh diploma berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. Jadi apa sebenarnya pembelajaran dalam tempoh 3 tahun? Okey, kalau untuk diploma 2 tahun setengah sebenarnya. 2 tahun setengah, okey. Maafkan saya 2 tahun setengah. Okey, kalau di peringkat diploma kita lebih menekankan kepada aspek kemahiran. Maksudnya kemahiran membuat, kemahiran menyediakan bahan, okey. Termasuk juga kemahiran rekaan lah. Kalau di peringkat yang lebih tinggi di ijazah sarjana muda, kita lebih menekankan kepada konsep, kita lebih menekankan kepada teori rekaan. Walaupun kita menghasilkan produk yang sama, tetapi pengisiannya berbeza di antara dua aras itulah. Okey, sudah pasti penghasilannya juga cukup berbeza bergantung kepada individu tersebut. Bagaimana interpretasinya berkenaan dengan sumber alam dan juga sebagainya. Faktor sekeliling memainkan peranan yang sangat besar dalam hal ini. Okey Tuan, bagaimana perkembangan seni seramik ini? Kalau dulu dan juga sekarang dengan adanya teknologi-teknologi moden, bagaimana ianya membantu untuk rekaan seni seramik ini? Di Malaysia, dalam bidang seramik, industri yang paling besar adalah industri pembuatan tiles lah, pembuatan jubin. Okay. Selain daripada kita juga ada industri pembuatan hand former. Former itu adalah acuan yang menghasilkan sarung tangan. Sarung tangan getah itu. Jadi mold itu adalah dihasilkan daripada seramik. Okay. Jadi perkembangan itu sedikit sebanyak juga membantu kita lah. Di peringkat UiTM, okay, kita menghasilkan graduan yang akan menjurus ke arah bidang-bidang yang sedemikianlah. Jadi dari segi teknologinya pula, selain daripada kita mengajar student dengan menggunakan teknik konvensional, di mana pembuatan tangan, kita juga mengajar student bagaimana untuk menghasilkan produk dengan menggunakan acuan. Okay? Dan juga lately kita telah juga mengajar student bagaimana untuk berkarya dengan menggunakan 3D printer. Jadi sebelum ni kalau buat modelnya secara manual, sekarang kita telah menukar ke arah menggunakan teknologi lah. So kita gunakan 3D printer untuk modeling. Di Malaysia ni kan sebab kita kaya dengan hasil bumi kan. Jadi dari segi bahan ataupun material seperti tadi Tuan katakan, setiap satu ini bahan-bahannya berbeza, tanah-tanahnya berbeza. Jadi adakah mudah didapati di sini ataupun terpaksa kita import daripada negara luar? Kalau di negara kita lah, tanah yang paling baik adalah di negeri Perak, itu di Kuala Kangsar. Okey. Hidup Perak. Sebab itu kenapa Labu Sayung tu banyak sangat meluas di sana. Ya. Jadi macam kami di UiTM sendiri pun, kalau kita mendapatkan tanah untuk yang begini, produk begini, kita memang akan ambil daripada Kuala Kangsar lah. Okey. Terbaiklah. Tuan, saya nak tanya berkenaan tanah. Tuan cakap tanah yang terbaik tu daripada Kuala Kangsar. Jadi apa beza tanah di Kuala Kangsar dengan di tempat-tempat lain tu? Dari segi apa tu? Okey, dalam seramik kita ada satu komposisi. Bukan, kita panggil sebagai plasticity. Itu adalah ciri-ciri seramik, tanah seramik. Jadi keplastikan itu yang menentukan tanah itu baik ataupun tidak untuk kita hasilkan produk.
Okey. Sebab kalau kurangnya keplastikan itu akan menyebabkan keretakan semasa proses pembuatan dan juga kesan dia kita akan lihat daripada semasa pembakaran. Oh. So jadi antara tanah yang terbaik di Malaysia adalah daripada Sayong lah di Kuala Kangsar. Patutlah terjawab dah persoalan sama ni. Kenapa Perak Kenapa Kuala Kangsar banyak lampu sayur? Sebab mereka memanfaatkan sumber alam semula jadi. Ya, Alhamdulillah rezeki untuk orang Kuala Kangsar. Okey, sekali lagi kita mungkin boleh kongsikan kepada khususnya kepada generasi muda, para pelajar yang masih tercari-cari bidang yang ingin mereka ceburi, kenapa perlu menceburi bidang berkaitan dengan seni seramik ini? Pelajar-pelajar ini kebanyakannya yang lepasan SPM lah, ya. Mereka tak begitu kenal dengan seramik lah. Okey, mereka hanya tahu mungkin di peringkat mereka adalah labu sayong. Sebenarnya kalau pelajar masuk ke dalam bidang seramik, kita ada produk yang lebih daripada itulah. Kita ada produk lighting, kita ada wall panel, kita ada juga produk tiles, sanitary ware, okey. Even dalam medical pun menggunakan produk seramik. Okey. Contohnya macam penggantian tulang-tulang, okey, so itu juga menggunakan bahan seramik. Seramik lebih daripada sekadar pasu sebenarnya. Betul. Itu stigma yang perlu kita ubah sebenarnya. Bukan sekadar barang perhiasan semata-mata, tapi sebenarnya boleh digunakan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada tamu kita, Encik Zuraidi Abdul Rahim, Koordinator Bidang Seramik Perindustrian, Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih tuan.